dance through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Safi bin Muhammad. Welcome back to my channel Scott King Cobra Channel. Video saya pada kali ini, saya ingin memberikan tips untuk mengenali ular yang berbisa. Tips untuk mengenali spesies ular yang berbisa. Terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers yang belum subscribe, dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification apabila kita upload video. So teruskan menonton video ini. Tip yang pertama iaitu cara mengenal pasti spesies ular kapak. Spesies ular kapak di Malaysia ni terdapat beberapa berbelas-belas spesies ular kapak. Jadi spesies ular kapak ni, kalau kita nak kenal dia, kita kena tengok daripada segi fizikal dia. Senang saja kita nak membezakan spesies ular kapak dengan ular lain. Spesies ular kapak ni, jadi saya kena keluarkan dulu spesies ular kapak. Spesies ular kapak ni senang saja kita nak buat pengecaman dia. Yang pertama kita kena tengok kepala dia. Ular kapak kepala dia besar, berbentuk triangle, segitiga. Kemudian badan dia pendek dan body dia bulat besar. Body dia gemuk. Yang tu spesies ular kapak. Ular kapak dia ada dua habitat, ada di darat, ada di pokok. Kebanyakan ular kapak yang hidup di darat, di atas tanah lah, maksudnya di atas tanah, warna dia warna coklat. Yang duduk di atas pokok, contohnya seperti ular kapak ni, dia warna hijau. Yang ni habitat dia di atas pokok. Jadi senang saja kita nak kenal pasti apa-apa spesies ular kapak. Maksudnya kita tengok kepala segitiga, badan pendek dan gemuk. Itu spesies ular kapak. Yang ni nama dia regular pit viper, ataupun kita kenali nama Melayu dia iaitu ular kapak tokong. Seterusnya iaitu tips untuk mengenali spesies ular katam. Di Malaysia terdapat 3 spesies ular katam. Yang pertama iaitu ular katam tebu. Yang kedua iaitu Malayan Krait, iaitu ular katam payung. Dan yang ketiga ular katam kepala merah, iaitu red-headed krait. Jadi ular katam ni bila kita nak kenal dia, ni salah satu contoh. Ini salah satu contoh yang saya ambil, iaitu ular katam payung. Bila dikatakan ular katam payung, bila dikatakan ular katam, kepala dia pula, corak badan dia ada belang putih dan hitam. Ini bagi ular katam payung. Jadi bila sebut saja ular katam, dia punya corak dia, tak kira lah katam payung ataupun katam tebu, corak dia warna putih dan hitam yang sekata. Maknanya dia punya belang dia putih dan hitam tu sama besar. Contohnya ini warna putih, ini warna hitam, ataupun ini warna kuning, ini warna hitam. Dia sekata, maknanya sama besar bila disebut ular katam. Jadi ini adalah Malayan Krait, warna dia putih hitam. Dia berbisa, bisa dia jenis neurotoxin, bisa yang menyerang sistem saraf. Yang ni potensi adalah kematian bila andai kata terkena patukan ular
katam. Spesies apa-apa spesies ular katam. Okey. Dan satu lagi, ada spesies ular katam yang berlainan sikit, iaitu kita panggil katam kepala merah. Katam kepala merah, kepala dia warna merah, body dia warna hitam, okey, hitam blue black lah, ke biru-biruan sikit. Lepas tu ekor dia berwarna merah. Merah tu merah ke oreng-orengan. Iaitu kita panggil ular katam kepala merah. Okey, nama saintifik dia iaitu Bungarus flaviceps. Okey. Okey. Dan satu lagi, saya ingin berkongsikan ramai yang sentiasa tertukar antara spesies ular katam dengan spesies ular tiung ataupun ular punti. Okey. Biasanya pemancing-pemancing lah yang selalu main dekat sungai dia tertukar. Okey, antara spesies ular tiung dengan ular katam. Okey. Ini saya tunjukkan. Ini adalah spesies ular punti ataupun ular tiung. Okey. Dia spesies ular yang berbisa, tetapi bisa dia hanya untuk membunuh makanan dia sahaja. Okey, bisa dia tak kuat. Jadi potensi untuk membawa kepada kematian kepada manusia setakat ni tak ada lagi lah. Okey, tidak kuat lah, maknanya tidak mampu. Okey. Jadi jangan tertukar. Kalau spesies ular tiung ni, tengok dia hanya ada garisan sahaja. Berlain dengan tadi, dia ada belang berlainan dengan katam. Katam dia ada belang sama besar, kuning dengan hitam ataupun ataupun hitam dan putih. Okey, ataupun hitam dan putih. Okey. Tengok ni body dia warna hitam. Warna hitam tetapi garisan sahaja. Okey, so ular ni dia sangat fokus kepada haba yang dihasilkan oleh cahaya lampu. Jadi bila kita pergi memancing, dia akan follow cahaya. Okey, follow cahaya lampu sebab dia dapat haba daripada cahaya lampu tersebut. Okey, tips untuk mengenali spesies ular kobra. Okey. Spesies ular kobra di Malaysia terdapat 3 spesies yang kita panggil ular kobra ataupun ular tedung. Okey. Yang pertama iaitu tedung selar, Ophiophagus hana. Okey, itu yang pertama. Yang kedua iaitu spitting cobra ataupun kita panggil tedung sembu ataupun tedung hitam. Okey. Nama saintifik dia iaitu Naja sumatrana. Dan spesies kobra yang ketiga kita panggil tedung senduk ataupun nama saintifik dia adalah Naja cautia. Okey. Jadi semua spesies tedung ni dia mempunyai bisa neurotoxin. Bisa dia boleh membawa maut. Okey, bisa yang membunuh. Okey. Jadi ciri-ciri ular kobra ni, okey, ciri-ciri ular kobra ni tak kisah warna apa, janji bila jumpa je naik kepala kembang macam ni, yang tu kita panggil spesies kobra. Okey, kembang kepala, berdiri kembang kepala, itu kita panggil spesies tedung ataupun spesies kobra. Okey, yang pertama iaitu tedung selar. Okey. Tengok. Kameraman jaga jarak, kameraman. Okey. Bila disebut saja spesies kobra, kepala dia mesti naik. Okey. Dia naik tegak macam ni. Okey. Automatik dia akan menjadi spesies kobra. Okey. Jadi spesies kobra ni macam saya cerita tadi, kita ada spesies 3 spesies kobra, tedung selar, tedung sembuh dan tedung senduk. Okey. Yang ni tedung selar. Maksimum saiz dia boleh pergi sehingga 5.85 meter. Jika di-convert kepada kaki, dia boleh mencapai sehingga 18 plus kaki. Okey. Jadi ni saiz agak besar. Spesies tedung yang paling besar di Malaysia iaitu tedung selar. Okey. Ular tedung selar juga adalah spesies ular yang berbisa terpanjang di dunia. Okey, ular tedung selar adalah spesies ular tedung selar adalah spesies ular yang berbisa
terpanjang di dunia. Okey. Yang ni spesies ular tedung selah. Okey. Cuba tengok di sebelah belakang. Tengok di sebelah belakang. Dia ada bentuk V shape. Okey, bentuk V tetapi dalam keadaan terbalik. Tengok V shape dalam keadaan terbalik. Macam ni. Di belakang kepala dia. Ini ular tedung selah. Jadi jika jumpa warna hitam, warna kelabu, warna hijau seperti warna hijau seperti buluh, okey, dia tetap ular tedung selah. Walaupun jumpa warna merah dekat dada, kalau tengok fizikal dia macam ni, dia tetap spesies ular tedung selah. Sebab apa dia mengalami perubahan warna? Yang pertama adalah melibatkan persekitaran, dan yang kedua adalah melibatkan genetik. Okey, contohnya macam manusia lah. Ada manusia kulit cerah, ada manusia kulit gelap. Itu bergantung kepada dia punya genetik. Okey, genetik. Alright, so kita simpan ini. Okey, tutup. Tedung senduk ataupun dikenali sebagai Najakautia. Okey. Okey, tengok. Bila sebut saja ular senduk, tedung senduk, ingat kunci dia adalah kepala kembang. Tengok kepala dia kembang apabila dia rasa terancam. Okey. Jadi spesies ular tedung senduk ni, dia spesies yang tidak menyembuh. Sebab apa tidak menyembuh? Senang saja nak tahu beza menyembuh dan tidak menyembuh. Awak tengok spesies ular tedung senduk ni. Bunyi dia tengok. Tengok belakang kepala dia. Dia ada tanda bulat betul. Tengok. Bila kita nak tahu ular tu menyembuh dan tidak menyembuh, tengok tanda bulat dekat belakang kepala. Yang ada tanda bulat, saya ulang lagi sekali. Yang ada tanda bulat tidak menyembuh. Yang tak ada tanda itu yang menyembuh. Tak ada tanda V shape, tak ada tanda bulat, itu adalah spesies yang jenis menyembuh. Okey. Last, ni tedung senduk berbisa. Bisa sama juga jenis neurotoxin. Yang ni saiz anak-anak tengok. Tedung sembuh, okey, ataupun Naja sumatrana. Tapi yang ni saya bagi yang special punya. Warna dia lain daripada yang lain. Biasanya kita jumpa warna hitam, keseluruhan warna hitam, ataupun di sebelah pantai timur dia ada pergelangan, dia ada di dada berwarna putih sesetengah tempat Contohnya macam di pantai timur. Kalau di sebelah KL, Selangor, Negeri Sembilan dia kebanyakan full black. Tapi yang ni kali ni saya nak tunjuk warna gold. Warna gold ni ada sesetengah tempat saja yang berdekatan dengan Thailand. Contohnya negeri Kedah, negeri Perlis, negeri Perak, negeri Kelantan. Okey. Yang ni spesies yang jenis menyembuh. Walaupun ingat kunci dia walaupun berlainan warna yang saya cakap tadi, tapi bila dia naik kembang macam ni je, dia spesies ular tedung. Okey. Tapi yang ni kita boleh buat pengecaman dia walaupun dia warna yang berbeza, tetapi kita boleh buat pengecaman sebab dia tak ada tanda bulat dekat belakang kepala ataupun apa-apa jenis tanda di belakang kepala. Itu menandakan spesies ular tedung sembuh. Tengok Tengok dekat belakang kepala dia. Boleh tengok di belakang kepala dia. Tu belakang kepala dia kosong. Dia tak ada apa-apa tanda bulat di belakang kepala. Okey, nama saintifik dia iaitu Naja sumatrana. Okey, hati-hati kameraman, kan kena sembuh kameraman. Okey. Cantik warna dia. Gold. Warna gold. Okey. Sebab apa warna berbeza? Itu adalah melibatkan genetik. Okey. Yang keempat adalah tips untuk mengenali spesies ular laut. Jadi ular laut ni saya tak ada sampel lah nak tunjuk. Jadi cerita dia senang saja kita nak kenal ular laut. Okey, ular laut mestilah habitat dia di kawasan laut. Okey, tak ada di tempat air tawar. Okey. Dan satu lagi, spesies ular laut ni paling senang kita nak bezakan dia dengan ular air. Spesies ular laut ni ekor dia pipih seperti pendayung sampan. Okey, bila jumpa spesies ular yang duduk dekat air masin,
ekor dia pipih seperti pendayung sampan. Itu adalah spesies ular laut. Bila sebut spesies ular laut, adalah spesies ular yang berbisa. Tetapi bisa dia tidak sekuat spesies sebagaimana spesies-spesies ular darat. Tetapi kena ingat, walaupun tidak kuat, dia cukup untuk memudaratkan. Serangan utama dia bisa dia pada saraf kita dan pada sendi-sendi otot. Sebab bisa dia jenis neurotoxin plus cytotoxin. Okey, saya ingin membuat satu hebahan program pada hari esok. Okey, hari esok iaitu 22 hari bulan 11. Saya mendapat jemputan khas daripada pihak TV3, okey, untuk membuat satu program berkenaan konflik hidupan liar terhadap manusia. Okey, akan membicarakan topik-topik tersebut dan akan menghuraikan apa-apa persoalan. Okey, dan program tersebut dinamakan program Hello Doktor. Okey, yang akan disiaran langsungkan pada 5:30 petang hingga pukul 6:30 petang. Okey, bertempat di rumah anda iaitu di TV3. Okey, secara langsung di TV3. Jadi teruskan support Squawk King Cobra Channel. Terima kasih banyak-banyak untuk semua subscribers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.